Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Rabbi innaka 'ala kulli syai'in qadir. Jadi bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi sedikit mengenai perihal aurat. Jadi saya yakin semua sudah tahu mengenai hal ini. Ini ialah benda asas lah dalam agama kita. Jadi saya mulakan perkongsian saya pada hari ini dengan menyebut satu hadis sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Latattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dhabbin lattabi'tumuhum." Qulna ya Rasulullah al-yahuda wal nasara. Qala faman. Maksudnya sesungguhnya kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi sehasta, sampai jika orang-orang kalian ikuti itu masuk ke lubang bab yang sempit sekalipun, pasti kalian pun akan mengikutinya. Lalu kami para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, apakah yang diikuti itu adalah Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab, "Lantas siapa lagi?" Hadis riwayat Muslim, nombor hadis 2699. Jadi dalam hadis ini Imam Al-Nawawi ketika mensyarahkan hadis ini menjelaskan bahawa yang dimaksudkan dengan shibrin sejengkal dan zira'in sehasta serta lubang bab adalah permisalan terhadap tingkah laku kaum muslimin kita yang begitu serupa dengan tingkah Yahudi dan Nasrani dari segi mengikuti mereka dalam hal kemaksiatan. Begitu juga perkara-perkara yang bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi saya nak sentuh bab aurat ini, saya mulakan dengan hadis ini. Sebab apa? Sebab kita boleh tengok keadaan kita, kita tengok di Malaysia sahaja bagaimana umat Islam tersentuh, terutamanya para remaja, anak-anak muda kita, bagaimana dengan penjagaan aurat mereka. Kita tahu dalam mazhab kita Syafi'i, untuk lelaki aurat daripada pusat hingga ke lutut, dan untuk wanita seluruh anggota tubuh kecuali muka dan juga tapak tangan. Ini bermaksud lepas daripada penggalangan tangan ini adalah aurat, kaki juga adalah aurat, rambut adalah aurat. Jadi kita tengok bagaimana pemakaian anak-anak muda kita sekarang dengan lelakinya, short pant ataupun seluar pendek ni, kita tengok menjadi perkara yang biasa dalam kalangan orang lelaki sekarang. Jika perempuan pula kita tengok bagaimana dengan pemakaian tudung sepatutnya yang dilabuhkan melebihi dada, tidak menutup dada, hanya melilit di tekak sahaja. Bagaimana tangan dibuka, kaki juga dibuka, pakaian mungkin agak ketat, dan semua ini kita boleh tengok berlaku pada waktu sekarang. Dan kita boleh tengok hari demi hari cara pemakaian anak-anak muda ataupun remaja kini kebanyakannya semakin mengikut cara pemakaian barat. Jadi kita boleh kaitkan dengan hadis yang saya sebut di awal tadi, bagaimana Rasulullah dahulu lagi telah menyebut bahawa perkara ini akan berlaku, dan kita dapat tengok perkara ini berlaku sekarang. Bagaimana cara pemakaian anak-anak muda kita sekarang banyak mengikut cara pemakaian barat dan mengenepikan pemakaian Islam. Kita tak tahu sebab apa. Mungkin sebab pada pandangan mereka pemakaian Islam ini ketinggalan zaman, nampak tak cantik dan sebagainya. Kita tak tahu sebab apa. Tapi kita boleh tengok ramai anak muda kita mengikut cara pemakaian barat. Okey. Jadi itu kita punya problem statement lah yang kita dapat tengok sekarang. Jadi saya nak sentuh satu isu sahaja seperti yang kita dapat tengok dalam Twitter yang berlega sewaktu Sukan Olimpik yang lepas. Kita dapat tengok seorang ustaz membangkitkan satu persoalan
mengenai pemakaian yang dikenakan sewaktu sukan-sukan dijalankan. Seperti kita tengok sukan diving, macam mana cara pemakaian sukan diving untuk wanita, untuk lelaki, bagaimana cara pakaian athletics, cara pemakaian mereka macam mana. Jadi di Twitter hari itu timbullah satu isu di mana seorang ustaz menyatakan pakaian-pakaian ini seperti telah dinormalisasikan oleh media kita di Malaysia, menganggap perkara itu biasa. Jadi ramailah anak-anak muda ataupun warga Twitter waktu itu menyerang ustaz tersebut, mengatakan macam-macam kepada ustaz tersebut. Jadi sebenarnya kita perlu kembali kepada basic saja. Kita kena tahu macam mana sebenarnya had ataupun aurat kita mengikut Islam. Tak kisahlah sukan ke apa, aurat tetap perlu dijaga. Di sini niat tidak menghalalkan cara. Kita nak main sukan ke apa, aurat tetap perlu dijaga. Dia macam tu. Janganlah sampai kita terlalu menormalisasikan perkara tersebut sampai seolah-olah kita menghalalkan perkara yang haram, yang jelas haram. Membuka aurat ni sesuatu yang tidak bertepatan, tidak berlandaskan syarak. Jadi janganlah perbuatan kita tu disebabkan kita nak sangat melawan, nak tunjuk bahawa mungkin kita lebih pandai, seolah-olah sampai kita menghalalkan perkara yang haram. Ini sangat bahaya kerana boleh merosakkan akidah kita. Na'udzubillah min zalik. Jadi sama-samalah kita anak muda, sama-sama kita beramal dengan Islam secara syumul, beramal dengan Islam dari segala aspek kehidupan kita, cara kita berpakaian, cara pergaulan kita, cara percakapan kita dan sebagainya. Dan ingatlah, apa-apa yang kita nak buat, paksi kita kembali kepada agama, bukan akal kita semata-mata, kerana akal kita ini lemah dan kadang-kadang kita tend ataupun kita cenderung untuk mengikut hawa nafsu kita. Maka sebab itulah kita perlu mengikut panduan agama yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana itulah jalan yang sebenar, dan dengan mengikuti jalan ini kita akan selamat di dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi sama-sama kita mengambil iktibar, sama-sama kita menjaga aurat kita, untuk lelaki maupun perempuan, sama-sama kita menjaga aurat kita, kerana aurat kita ini merupakan maruah diri kita. Maka sama-samalah kita menjaga aurat, menjaga maruah diri kita, kerana diri kita ini mahal. Jangan tunjuk bahawa diri kita ini seperti orang yang tidak ada maruah. Jadi semoga perkongsian ini sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada semua. Maaf jika ada terkasar bahasa atau ada sedikit kekurangan. Saya mohon maaf dan semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.